Jangan mati, setidak-tidaknya barangkali aku kali ini mati pun. Maka dia sangat memerlukan pimpinan. Pada masa itu anaknya jauh, istrinya pun jauh, agaknya kalau ada pun anak, agaknya anak pun masih nak cari Bilal, mana Bilal nak milik. Kerana ada di kalangan kita yang apabila bapa sakit kuat, anak nak cari Bilal, tolong talqin dengan bapa. Kalau kita sebagai doktor, maka saya nak nyebut begini begini secara ringkas saja yang kesempatan yang diizinkan. Kalau kita sebut orang sakit, ibadah pesakit, memimpin orang sakit ni, kita mesti lihat bagaimana cara seseorang yang dalam keadaan tidak dapat menyempurnakan ibadah dengan sempurna berdasarkan perintah yang azimah, yang wajib ke atas setiap individu. Saya melihat ada tajuk rukhsah di sini. Doktor-doktor akan belajar azimah dan rukhsah. Yang azimah ni hukum yang asal, hukumnya fardu ain. Dia tak dapat tunaikan secara bagaimana mengikut syarat dan arkannya. Bagaimana kita nak bantu dia? Itu dari sudut faham melihat bagaimana yang dikatakan seorang sakit untuk beribadah ataupun pesakit nak beribadah. Dan yang kedua, perlu juga disebut ibadah yang dilihat yang cukup banyak dibicarakan oleh ulama ialah solat dan sedikit tentang puasa. Kita bercakap bab solat, dia mempunyai rentetan yang banyak sehingga boleh tertegaknya solat itu. Maka kalau dilihat sedikit kondisinya, ya, boleh disebut contohnya orang yang sakit lumpuh, bagaimana cara boleh menunaikan solat. Orang yang patah tulang, yang dipakaikan traction contohnya dan sebagainya, ya, bagaimana caranya kita nak pandu dia solat. Orang yang ada arthritis contohnya, kalau sampai peringkat kronik arthritis, dia nak dirikan solat, tak boleh ikut panduan cara menunaikan solat yang azimah, yang asal. Bagaimana? Begitu juga orang-orang yang sakit otot ataupun penyakit-penyakit yang lain, satu kondisi yang boleh dilihat, ataupun sakit yang tidak boleh kena air contohnya, pesakit yang dibalut, dikenakan balutan pada anggota wuduk contohnya. Dan begitu juga ada juga pesakit yang tak boleh bercakap walaupun dia semasa sehatnya orang yang sangat hebat bercakap. Ketika sudah sakit tak boleh bercakap, tak boleh keluar suara, dihalang sebab memerlukan keperluan rawatan yang kita jalankan itu, contohnya bantuan pernafasan contohnya. Jadi ini ringkasan yang saya nak bagi sebagai memberikan peringatan yang di bawah ringkasan pagi ini disebut sebagai tazkirah. Kalau dilihat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat perintah Allah Subhanahu wa taala ini dirujuk dari suatu hadis yang sahih. Wa ma amartukum bihi fa'tu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Begitu. Maknanya apa yang aku datangkan kepada kamu sebagai perintah, kata Rasulullah SAW, maka hendaklah engkau tunaikan dia sedaya upaya kamu. Hendaklah kamu tunaikan dia sedaya upaya kamu. Sedaya upaya ini bukan bermakna 5 waktu solat ditunaikan 3 dari 5, tidak.
Tapi mana sedaya upaya itu merujuk kepada kisah yang dikisahkan oleh Imran bin Husain umpamanya yang mengalami puasir. Fasaltun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu kepada Rasulullah bagaimana dia nak mendirikan solat. Kata Rasulullah, qa'iman, salli qa'iman, solatlah dalam keadaan berdiri. Dan kalau tak boleh fa in lam tastati' fa salli qa'idan, hendaklah kau sembahyang dalam keadaan duduk. Fa in lam tastati', kalau tak mampu juga fa'ala jambi, maka sembahyanglah kamu di atas lambung kamu berbalik. Dia tak kata pula tak payah sembahyang Imran, cutilah kamu. Ini yang disebut masalah. Apabila datang larangan, umpamanya wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang kamu melakukan, hendaklah kamu tinggalkan. Tak adalah pula kerana masalah ni. Kau tinggalkan doa upaya kamu. Tak ada. Ya. Hikmah di sebalik matan hadis itu pun boleh dilihat. Tapi saya tidak berhasrat nak menghurai hadis itu. Cuma kita mengambil ingatan bahawa itu di antara perkara yang dilihat yang jelas merujuk kepada makna ibadah yang azimah dan ada kaitannya dengan datangnya rukhsah. Bagaimana datangnya itu yang Ustaz kita akan terangkan kemudian. Di dalam Al-Quran contohnya, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamassumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Contohnya itu kan, famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ila akhir ayat surah Al-Maidah ayat 6. Maknanya merujuk pada makna ayat, kalau kamu sakit, kamu datang dalam perjalanan musafir, atau kamu datang buang air besar berak, begitu kan, khaid datang berak, ya, kemudian kamu ataupun kamu tersentuh perempuan yang bukan mahram kamu, yang menyebabkan batal wuduk kamu, tak ada air, naklah kamu bertayamum dengan debu yang suci yang kamu sapukan debu itu pada muka dan tangan kamu. Itu perintah yang merujuk kepada makna perintah asal bahawa bagaimana yang dirujuk yang saya nak kata solat ni, bahawa kita faham pertama bahawa sembahyang tak boleh tinggalkan dalam apa keadaan pun. Ya, doktor-doktor sekalian, kita semua kena tanam satu kesedaran yang cukup tinggi bahawa doktor pada ketika itu bersama-sama dengan dua malaikat yang lain bersama mengiringi, berlawan untuk sama-sama mengingatkan pesakit. Oleh itu, kalau itu merupakan saya punya penjelasan secara ringkas tentang ibadah yang hakikatnya solat ni tak boleh tinggalkan, bahkan tak berpuasa juga disebut dalam Al-Quran, wa in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit, kamu berada dalam perjalanan musafir, boleh ganti hari lain. Dia tak kata juga dalam makna yang terus yang lebih mudah dipahami, kau tinggal di kota itu, ganti dulu hari lain, baru datang satu penjelasan. Apabila kamu tidak mampu kerana tua dan sebagainya, dibahaskan dalam bentuk yang lain. Baik. Yang ini puasa itu kurang sedikit pada ketika mana doktor-doktor berdepan dengan pesakit, walaupun barangkali jatuhnya pada bulan Ramadan, dia tidak seberat bagaimana kita mendepani ibadah solat, berdepan dengan ibadah solat pada peserta, pada kita semua, kerana kita mengambil kira as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadaraddin. Sembahyang tiang agama, apa juga keadaannya kan, dia kalau siapa menegakkan dia menegakkan agama, siapa meninggalkan dia merobohkan agama. Yang ini kita nak jaga. Baik.